Salam guys, Muaz Malik di sini dan pada hari ini kita nak buat unboxing untuk Samsung Galaxy Z Flip 5 yang terbaru. So kat depan sekarang ni korang boleh nampak ini adalah merupakan kotak dia. So model yang aku dapat ni adalah model 8GB, 256GB. Dia ada juga model 8GB, 512GB. So either way korang boleh pilih lah size storage yang korang nak kan. Untuk yang 256GB ni harga jualan dia RM4,499, manakala yang 512GB RM4,999. Tapi kalau korang pre-order sekarang kan, sebelum aku tak tahu sebelum berapa bulan kejap aku check, 17 Ogos. 17 Ogos. So kalau korang pre-order sebelum 17 Ogos ni, korang boleh dapat free upgrade dari segi memori lah. So pada tanda harga jualan RM4,499 tu, korang akan terus dapat upgrade yang model 512GB. So jimat RM500 lah kat situ. So pilihan di tangan korang, korang pilih lah secara bijak. Jadi balik pada kotak ke bahagian depan ni, ini adalah Z Flip 5. Kotak dia nipis je kan. Sama je lah macam yang sebelum ni. Dan di dalam dia ada few things lah yang korang akan dapat. Pertama, korang akan dapat Samsung Galaxy Z Flip tu. Kemudian korang akan dapat kabel pengecasan USB-C to USB-C. Dan last sekali korang akan dapat juga SIM injector tool dan buku manual. So ini je lah yang korang akan dapat dalam kotak. So adapter pengecasan macam biasa tak ada. Dan Samsung Galaxy Z Flip 5 ni dia menyokong pengecasan 25W. Okay, so habis dah unboxing. Itu je lah kan. Kita pendek je sekarang buat unboxing, tak payah nak panjang-panjang dah kan. So kalau korang nak tahu lebih lanjut apa yang aku nak berceloteh berkenaan dengan Z Flip 5 yang terbaru ni, jom kita teruskan tengok video ni sampai habis. Jadi tanpa melengahkan masa, let's go. Okey, maka inilah dia Samsung Galaxy Z Flip 5 yang terbaru, yang terwangi sekali yang ada dalam pasaran sekarang kan. So beberapa minggu yang lepas, Samsung ada lancarkan dua device lah, Samsung Galaxy Z Flip 5 dengan Samsung Galaxy Z Fold 5. Tapi yang menarik perhatian, selalunya tiap-tiap tahun yang akan menarik perhatian aku adalah yang Fold lah kan. Sebab yang Fold tu yang paling premium sekali lah kan. Tapi kali ni lain. Kali ni yang menarik perhatian aku adalah Z Flip 5 ni. Sebab saban tahun, aku sebenarnya merasakan yang mana smartphone yang flip lah, tak kisahlah daripada Samsung ke, daripada brand-brand lain ke, aku rasa design clamshell yang boleh lipat macam ni, clamshell ni, dia macam tak berapa sangat usable lah kan. Macam tak function. Kenapa dia nak reka design macam ni? Kalau macam Galaxy Fold tu, aku faham lah, Galaxy Fold tu dia adalah hybrid kan, dia hidup dalam dunia dua alam. So korang boleh gunakan secara tablet bila buka, dan kemudian bila korang tutup, korang boleh gunakan secara normal kan, macam smartphone biasa. Tapi untuk flip phone kan, aku tak nampak tau dia punya keperluan untuk dia buat design ni macam ni kan. Sebab kalau dulu kan, yang baru-baru macam Z Flip 5 ni dia ada skrin kat depan. Tapi kalau dulu dia punya skrin kecil kan, macam pada yang 3, model 3 dengan model 4, dia punya screen size dia adalah besar 1.8 inci je. So dia kecil je. So tak ada benda yang korang boleh buat dekat skrin depan tu. So mostly korang akan tengok waktu, korang akan tengok notification masuk. So macam sebelum-sebelum ni aku macam berpendapat yang mana clamshell smartphone ni macam tak ada function sangat. Dia still hybrid juga, tapi clamshell punya smartphone ni, dia punya hybrid tu, kalau dulu dia bila korang buka dia akan jadi smartphone, tapi bila korang tutup dia akan jadi korang punya smartwatch. So korang boleh tengok lah kan waktu korang boleh tengok notification masuk tu semua. Lebih kurang macam yang jam aku tengah pakai sekarang ni lah. So ini sebenarnya tak adalah, sebenarnya aku macam nak menunjuk kan. Biasalah aku memang suka menunjuk. So ni adalah kat tangan aku sekarang ni adalah jam tangan terbaru daripada Samsung, iaitu Samsung Galaxy Watch Classic 6 kan. Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Lebih kurang macam itulah bunyi dia. So kali ni Samsung bawa balik kembali lah design yang rotating bezel ni. Kalau dulu diorang pergi buang, aku tak tahu kenapa diorang pergi buang. Tapi kali ni dah ada balik dah. So aku memang sukalah function ni. So model yang aku guna ni adalah model yang 43mm punya. Dia ada juga yang besar punya. Aku tak berapa minat sangat. Dia macam terlampau besar sangat. Bagi aku 43mm ni just nice lah dekat mata aku, yang dekat tangan aku. So taste orang beza-beza kan. So ikut pada korang lah. Kalau korang suka jam yang besar-besar, ambil lah yang besar punya. Kalau suka yang kecil-kecil, ambil yang macam ni 43mm. Dah cukup dah. Memang cantik lah. Review untuk jam tangan ni akan menyusul kan. Kita buat satu-satu kan. Aku banyak phone ni nak kena review ni. Okay, jadi berbalik kepada smartphone ni. Melalut kan. So macam aku cakap tadi lah kan, kalau dulu clamshell smartphone ni dia lebih kurang macam hybrid
hybrid di antara smartphone dengan smartwatch. Tapi dengan pengenalan skrin yang besar dekat bahagian depan ni untuk tahun ni, so size skrin dia adalah 3.8 inci dan skrin ini juga menggunakan Super AMOLED punya skrin. Dia punya resolution pun bagi aku memang cukup sharp. So dengan adanya skrin sebesar ni dekat bahagian depan ni, aku mula rasa macam dia bukan lagi hybrid yang macam dulu, yang macam aku cakap tadi tu, yang smartphone dengan smartwatch. Bagi aku sekarang ni dia adalah gabungan di antara dua smartphone juga. So kalau buka dia ada jadi smartphone, kalau tutup dia akan jadi mini smartphone lah kan. Aku panggil mini smartphone lah Jadi reason kenapa aku panggil dia mini smartphone, sebab sekarang ni ada banyak benda dah yang korang boleh buat dekat skrin depan dia ni tanpa perlu korang masuk ke bahagian dalam pun. So contohnya kat bahagian depan ni korang boleh tengok, ini korang boleh tengok waktu lah, and dia punya design theme dia ni korang boleh ubah ikut suka korang. Dan kemudian kalau kita swipe macam ni, aku letak semua app-app yang boleh digunakan. Buat masa sekarang dia memang ada limitasi, hanya beberapa app je yang korang boleh gunakan. Contohnya macam korang boleh gunakan Netflix, korang boleh gunakan WhatsApp, korang boleh gunakan YouTube. So macam WhatsApp bila kita buka, nampak ni, dia terus keluar keyboard Kalau mesej masuk lah contohnya kan, tak ada masalah lah kan, tak perlu nak buka pun smartphone tu, korang boleh just type macam ni pun. Dan walaupun dia punya size keyboard dekat bahagian depan ni macam nampak kecil, sebenarnya memang kecil pun, tapi dia punya kecil tu tak adalah terlampau annoying sangat. Aku still boleh typing lah, tak ada masalah. Aku nak tahu typing mana nak pergi malam ini, send. So korang boleh nampak lah, dia macam tak ada masalah lah untuk korang nak typing tu semua. And then kemudian dekat skrin depan ni juga sekarang korang boleh tengok YouTube. So tak perlu dah buka app, masuk ke dalam kan. So bila buka, okay, kita play video, see? Nampak? Korang boleh tengok YouTube dekat skrin depan dia ni je. Tak perlu nak buka ke dalam kan. Sebab tu macam aku cakap tadi, kali ni dia punya skrin dia adalah lebih usable disebabkan dia punya footprint skrin dia makin besar, dan jumlah widget yang diletakkan dekat skrin depan ni pun sangat bagus kan, semua sangat usable. Dan aku mengharapkan yang mana sokongan aplikasi untuk macam yang dekat bahagian depan ni akan bertambah lah pada masa akan datang. So potensi untuk kita gunakan Galaxy Z Flip 5 ni hanya dengan menggunakan skrin hadapan dia ni je pun dah cukup memadai dah. So sebab tu aku kata, bila buka dia jadi smartphone, bila dia tutup dia jadi mini smartphone. So kita rundown sikit lah spesifikasi yang ada pada smartphone ni. So pada bahagian skrin hadapan ni, dia didatangkan dengan skrin berukuran 3.8 inci. So dia ada upgrade daripada 1.8 inci. Skrin dia menggunakan Super AMOLED, and kemudian refresh rate dia hanyalah 60Hz sahaja. So dia tak tinggi lah. Dan pada bahagian skrin depan ni, selain daripada adanya widget-widget yang korang boleh gunakan ni, antara function lain yang sangat best juga adalah korang boleh gunakan dia punya kamera kan. So korang boleh gunakan kamera ni, tak kisahlah nak gunakan untuk WhatsApp ke, WhatsApp video call ke, korang nak ambil gambar ke, semua benda korang boleh buat kan dekat bahagian depan ni saja. And then kemudian pada bahagian dalam pula, dia punya skrin adalah berukuran 6.7 inci Super AMOLED juga. So dia punya teknologi skrin dia tu adalah Foldable Dynamic AMOLED 2X kan. So sama je lah. So dia punya size skrin dia semua lebih kurang sama je lah macam model-model yang lepas. Cuma penambahbaikan yang dia letak pada skrin untuk Z Flip 5 kali ni adalah dia punya brightness dia yang makin tinggi lah, yang mana dia boleh pergi sehingga, tak silap aku, 1700 ke 1800 nits. So dia adalah peningkatan yang agak tinggi lah berbanding yang dulu kan. Dan skrin dia pun, yalah, kalau skrin daripada Samsung, aku tengok skrin dia so far memang, yalah, Samsung lah kan. So skrin dia adalah vibrant. Cuma selalunya kalau aku gunakan skrin daripada Samsung ni, aku memang akan ubah sikit lah setting dia. So aku akan pergi ke setting, and then kemudian aku akan pergi ke screen mode, dan aku akan pilih natural lah instead of vivid. So vivid ni warna dia lebih vibrant, natural ni warna dia lebih natural lah kan. Itu pun itu pun nak kena explain lah. Dan kemudian spesifikasi lain semua lebih kurang sama. Kamera utama dia 12 megapiksel, kamera ultrawide dia 12 megapiksel, dan kemudian kamera selfie kat bahagian dalam 10 megapiksel, sama je macam yang dulu. Perubahan yang paling ketara yang diorang buat adalah selain daripada skrin hadapan ni, dia punya hinge untuk dia tutup ni pun dah makin advance lah. So macam sekarang kau boleh nampak dia dah tak ada gap macam dulu. So kalau dulu bila tutup tu dia ada gap sikit, yang mana pasir semua boleh masuk, yang
yang mana dia akan calarkan skrin yang dekat bahagian dalam ni lah. Tapi dengan adanya teknologi hinge yang terbaru ni, dia rapat macam ni, agak sukar lah kalau habuk-habuk nak masuk tu semua. Dan diorang juga ada membuat penambahbaikan juga dari segi hinge tu, yang mana lipatan untuk skrin tu pun dah makin soft sikit lah, melebar sikit lah. So dengan penutupan yang kurang agresif tu, insya-Allah lah dia akan membantu untuk meningkatkan durability pada skrin Z Flip 5 ni. Dan kemudian dari segi spesifikasi dalaman pun ada upgrade jugalah. So macam dia punya chip yang baru, iaitu Snapdragon 8 Gen 2. Dan kemudian USB-C dia ni pun dia dah menyokong 3.2 instead of 2.0. So dia punya transfer rate tu semua should be lebih laju. Dari segi berat pun lebih kurang sama je macam dulu, 187 gram. Memang tak adalah terasa berat pun dekat tangan. Tak tahu, aku tak tahu nak comment apa. Overall, kalau nak cerita secara jujur lah, untuk first impression ni, aku rasa aku suka dengan design dia. Cuma masalah utama yang masih membelenggu Galaxy Z Flip ni, Allah, penuh lah cap jari. Bagi aku lap lagi sikit, bagi tunjuk, bagi nampak. So benda yang masih membelenggu Galaxy Z Flip ni daripada generasi pertama sampai sekarang adalah keris dekat bahagian tengah ni lah. So walaupun diorang dah upgrade penggunaan untuk dia punya hinge tu, tapi keris dia ni masih lagi, longkang dia ni masih lagi agak dalam and agak noticeable. So kenapa aku cakap macam ni? Sebab yalah, kalau sekarang kita tengok macam Oppo yang terbaru, Oppo Flip yang terbaru tu pun, dia punya skrin dia pun, dia punya keris dia pun dah tak macam ni kan. Memang lagi usable, lagi cantik lah kalau berbandingkan dengan Galaxy Z Flip ni. Tapi untuk day to day usage, so aku dah gunakan phone ni dalam 24 jam dan 30 jam lebih kurang macam tu lah. So sepanjang penggunaan aku sendiri pun tak adalah nampak sangat pun keris tu bila kita gunakan smartphone ni. Cuma bila kita tengok, kita cari benda tu, barulah nampak. So itulah kekurangan yang masih lagi ada pada Z Flip 5 kali ni. Ada kemudian saiz bateri dia pun masih sama juga macam tahun lepas, 3700 mAh. Aku tak pasti sama ada dia punya battery endurance dia tu akan bertahan. Kalau macam pada Z Flip 4, dia punya performance bateri dia tak dah terbaik sangat. Tapi memandangkan kali ni, aku rasa kebanyakan pengguna Z Flip 5 mungkin akan jarang pun gunakan skrin bahagian dalam tu. So kalau dia orang gunakan skrin depan ni je, so aku rasa dia punya performance bateri tu akan lebih bertahan lah kalau nak dibandingkan dengan model yang terdahulu. Dan untuk pilihan warna, ada banyak jugalah yang korang boleh pilih kan. Yang macam aku gunakan dalam video ni adalah warna mint. Dan aku rasa dalam video ni tak berapa nampak sangat dia punya warna mint itu, sebab dia lebih ke arah macam nak ke arah putih dah kan. Tapi ada banyak lagi pilihan yang korang boleh pilih lah. Antaranya warna graphite, warna cream, and kemudian warna lavender. Kalau korang order secara, dia ada juga warna eksklusif online, iaitu warna biru, warna kelabu, and kemudian warna kuning, dan last sekali warna hijau. Iaitu online eksklusif kalau korang berminat nak belilah. Dan macam biasa, link untuk pembelian semua aku akan letak dalam description box di bawah. So overall untuk first impression ni, aku memang sangat suka dengan Galaxy Z Flip 5 ni. Aku rasa dengan penggunaan skrin depan yang sangat besar dan sangat usable dan sangat fleksibel untuk kita gunakan untuk balas WhatsApp, tengok YouTube tu semua, and buka map lah kan. So benda ni memang sangat membantu lah untuk mempertingkatkan lagi usability Galaxy Z Flip 5 ni. So kalau dulu aku kata yang mana Z Flip ni ataupun mana-mana smartphone clamshell ni, dia adalah gabungan hybrid di antara smartphone dengan smartwatch. Tapi dengan Z Flip 5 ni dia dah lain dah. So dengan skrin yang lebih besar dan lebih usable, aku merasakan yang mana dia adalah hybrid antara dua smartphone lah. So smartphone yang besar dan kemudian mini smartphone yang kecil. Itulah kan. Cuma mungkin kalau nak cerita penambahbaikan yang boleh diorang buat pada tahun hadapan adalah menaik taraf skrin depan ni lah. So macam sekarang skrin dia 60Hz saja. So kalau diorang boleh bagi LTPO, aku rasa akan lebih lagi menjimatkan penggunaan bateri. Itu je lah. Bahagian dalam skrin dalam dia LTPO. Daripada 1Hz boleh pergi sampai 120Hz. Jadi aku rasa itu saja video unboxing kita punya pandang pertama untuk Galaxy Z Flip 5 yang terbaru ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.